masa kita menjemput SMK Pokok Sena untuk membuat pembentangan inspirasi amalan terbaik. Dijemput Tuan Haji Ahmad bin Osman, Pengetua SMK Pokok Sena untuk pembentangan. Terima kasih. Cikgu-cikgu jangan lupa buat catatan dalam toolkit 5.3 juga untuk SMK pembentangan SMK Pokok Sena. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang berusaha Encik Yusof bin Nur, penyelaras TS25 PPD Kota Setar, rakan-rakan Ilin SIP Plus, Cikgu Mustafa, Cikgu Asri Gani, Cikgu Muhammad Asri Mansur dan Cikgu Soaib, rakan-rakan Ilin SISC Plus, Puan Susilawati, Puan Elina, Puan Nurlela, Puan Zurina, Puan Nur Zaini, Puan Niza dan Encik Badril, Guru Besar SK Titi Gajah, Puan Norilawati, Peluang Kanan Takbiran SK Titi Gajah, Puan Fatmawati, pengetua Guru Besar, rakan-rakan guru yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini SMK Pokok Sena diberi kesempatan untuk berkongsi amalan terbaik program transformasi sekolah 2025. Tuan-tuan dan puan-puan, sekolah menengah Pokok Sena telah dipilih menjadi sekolah transformasi kohort yang ketiga bagi tahun 2018. Sekolah ini juga merupakan sekolah yang kedua di daerah Kota Setar, sekolah menengah kedua di daerah Kota Setar yang melaksanakan program TS25 ini. Sekolah telah menerima watikah program TS25 ini di Melaka pada 19 September 2017. Sehingga kini kami pemimpin sekolah menengah Pokok Sena telah melalui 6 modul kursus TS25 dan baki kursus modul 7 dan modul 8 sedang berlangsung secara online. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah watikah pelaksanaan program TS25 SMK Pokok Sena yang telah diberi semula oleh Tuan PPD Kota Setar, Tuan Syed Amar pada November tahun 2017. Jadi dengan penyerahan watikah ini, maka secara rasminya 1 Januari 2018 SMK Pokok Sena mula mengorak langkah untuk melaksanakan program TS25 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, skop pembentangan saya pada pagi ini akan mencakupi modul 1 hingga modul 4. Modul 1 seperti tuan-tuan pernah lalui, iaitu berkaitan dengan proses bimbingan dan pementoran. Manakala modul 2 ialah berkaitan meneraju kepimpinan. Modul 3 ialah meneraju pembelajaran, manakala modul 4 adalah persekitaran pembelajaran profesional. Sungguh pun begitu, semua program yang akan dikongsi di sini adalah mencakupi keempat-empat modul berdasarkan 4 bidang keberhasilan yang ditetapkan. Tuan-tuan dan puan, pertamanya semasa melaksanakan proses TS25 ini, pihak sekolah telah pun mengenengahkan kepada pemimpin sekolah bagaimana sebagai seorang pemimpin, sebagai pemimpin sama ada SLT dan MLT, kita perlu menghayati visi dan misi Kementerian Pendidikan. Jadi semua warga sekolah perlu faham, perlu hayati dan laksanakan visi KPM dan juga visi sekolah. Jadi ada guru yang terkejut apabila kita cuba melaksanakan program ini, dan sehingga ada yang cadang untuk bertukar sekolah kerana tidak rela untuk bersama-sama dengan warga sekolah. Namun sebagai pemimpin sekolah, kita cuba merasionalkan guru tersebut dan akhirnya guru tersebut
ya berada di sini sehingga pencen. Tuan-tuan dan puan, pemulaan program, pemulaan pelaksanaan program ini ialah saya bersama dengan barisan kepimpinan sekolah-sekolah yang kohort 3 telah menyertai seminar TS25 di Melaka, dan kami juga mendapat kunjung bantu daripada pegawai meja TS25 daripada JPN Kedah, iaitu Encik Nazri Mohsin. Jadi pemulaan mengurus perubahan ini adalah dalam kalangan pemimpin tertinggi sekolah. Jadi proses ini merupakan satu proses menimba ilmu daripada sekolah-sekolah yang terdahulu, khususnya sekolah-sekolah kohort 1 dalam seminar TS25 di Melaka ini. Langkah seterusnya ialah dalam mengurus perubahan ini, saya bersama SLT dan MLT telah membuat lawatan penanda arasan di beberapa buah sekolah kohort 1 dan kohort 2 di negeri Kedah dan juga di luar negeri Kedah. Yang pertamanya, kami telah melawat SMK Pedu, SMK Tunku Abdul Malik. Kemudiannya kami melawat SMK Pedu, dan juga yang seterusnya kami melawat SMK Sri Badung, dan seterusnya saya bersama barisan pengetua daerah Kota Seterat telah melawat SMK Batu 4 Gerik untuk melihat pelaksanaan program TS25 ini. Jadi senior leader dan middle leader saya bawa bersama-sama untuk menghadiri lawatan penanda arasan ke beberapa sekolah rintis TS25 ini. Sekembalinya kami ke sekolah, kami berbincang tentang hala tuju sekolah yang akan kami laksanakan melalui program TS25 ini berdasarkan kepada potensi dan juga kekuatan sedia ada di sekolah ini. Sebelum itu saya juga pernah berbincang dengan beberapa pengetua yang telah melaksanakan program ini lebih awal. Ada yang memilih bidang pembelajaran, ada yang memilih bidang co-curriculum, ada yang memilih bidang hal ehwal pelajar untuk ditonjolkan dalam program ini. Namun bagi kami pihak sekolah telah memilih untuk melaksanakan kecemalangan ini dalam semua aspek. Namun kita cuba akan melihat pencapaian-pencapaian yang telah kami kecapi sepanjang pelaksanaan tempoh TS25 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam mengurus perubahan ini juga, pertamanya kami telah cuba menyebar luas iklim baru sekolah, iaitu pelaksanaan program ini kepada warga sekolah, PIBG, komuniti melalui papan-papan tanda media seperti web, FB, portal dan sebagainya. Jadi kesediaan ini sangat penting untuk warga sekolah, komuniti dan juga pelajar untuk bersedia dari segi mental dan juga untuk melaksanakan program ini di dalam kelas dan juga di sekolah secara umumnya. Dalam mengurus program ini, perkara utama yang perlu yang telah sekolah laksanakan adalah memperkasakan kepimpinan SLT dan MLT. Jadi untuk itu pihak sekolah cuba melaksanakan beberapa aktiviti untuk memperkasakan kepimpinan SLT dan MLT ini. Sebagai contoh yang tuan-tuan lihat itu, SLT diberi tugasan pada setiap minggu untuk memberi ucapan pada perhimpunan mingguan secara bergilir. Seterusnya kepimpinan sekolah, pengetua cuba memberi coaching dan mentoring kepada penolong kanan dan juga guru-guru kanan. Saya juga berkongsi amalan terbaik dalam melaksanakan proses pengurusan dan pentadbiran sekolah. Selain itu, in-house dan in-house bengkel dan juga modul telah diberi kepada SLT dan juga MLT sebagai panduan dalam mengurus tugasan harian, khususnya berkaitan dengan pengurusan
pentadbiran sekolah, kewangan, pengurusan program dan sebagainya. Perkara yang keempat kami laksanakan ialah pembangunan sumber manusia, iaitu guru dan juga warga sekolah. Di sini kami telah merangka untuk melaksanakan ke bengkel, PLC, perbincangan secara berkumpulan dan juga tugas-tugas khas kepada guru-guru untuk memudahkan kami melaksanakan program ini pada peringkat awal pelaksanaan TS25 ini. Perkara yang kelima adalah perkongsian ilmu bersama pengetua berkaitan pengajaran dan juga pembelajaran di sekolah. Dan perkongsian ini selalunya amalan ini jika berkaitan dengan dasar, berkaitan dengan dasar, pengetua akan menyampaikan sendiri kepada guru-guru secara umumnya. Namun jika ia berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan, maka pengetua cuba memperkasa barisan SLT dengan memberi taklimat kepada penolong-penolong kanan dan juga guru kanan, dan guru-guru kanan ini akan mencairkan ilmu atau maklumat tadi secara kumpulan kecil kepada MLT. Jadi kaedah ini diberi supaya SLT dan juga MLT dapat diperkasakan dari segi kepimpinan mereka. Seterusnya tuan-tuan dan puan, pihak sekolah langkah yang keenam memperkasakan pengurusan kewangan dalam KRA yang pertama ini. Okay. Jadi sebaik saja saya melapor diri di sekolah ini, saya cukup bergembira kerana sekolah mendapat audit baik di bawah kepimpinan pengetua terdahulu. Namun tuan-tuan dan puan, kegembiraan ini tidak lama. Apabila penghujung 2017 surat daripada bahagian kewangan KPM sampai dan menyatakan bahawa permohonan pengetua terdahulu untuk melaksanakan untuk melupuskan ABB tidak diluluskan. Ini bererti isu ABB dan laporan audit memuaskan ini kembali menghantui sekolah. Jadi menjadi tugasan saya bersama dengan barisan pentadbir sekolah untuk menyelesaikan isu kewangan ini. Maka ini adalah cabaran utama kami dalam mengembalikan audit berteguran pada tahun berikutnya. Jadi saya telah mengenal, kami pihak sekolah telah mengenal pasti beberapa isu utama, antaranya yang menjadi ABB ini dan audit memuaskan di sekolah ini. Jadi antaranya isu dan cabaran yang perlu kami hadapi ialah kawalan pengurusan kewangan yang longgar. Kemudian kutipan balik gaji, ABB, guru cuti bersalin, gagal dijelaskan selama 10 tahun. Laporan audit sekolah memuaskan, perbelanjaan tanpa mengikut SOP kewangan. Kemudian pembelian secara kredit, iaitu belanja dahulu bayar kemudian, bayar pada tahun berikutnya. Jadi saya telah bersama-sama dengan barisan kepimpinan sekolah telah cuba membentuk satu garis panduan baru dalam melaksanakan memperkasakan urusan kewangan di sekolah ini. Pertamanya kita cuba patuhi SOP dan tata cara pengurusan kewangan, khususnya SPK bilangan 8 tahun 2012. Keduanya kami memperkasakan kawalan pengurusan kewangan. Jadi guru tidak boleh membeli tanpa kebenaran kelulusan daripada pengetua terlebih dahulu. Kemudian saya juga membuat sesi perkongsian amalan terbaik dengan pemimpin-pemimpin pendidikan sama ada di dalam daerah ini, di PPD, di jabatan dan juga rakan-rakan pengetua, sama ada di dalam dan juga di luar negeri Kedah ini. Saya juga telah memberi empowerment kepada rakan-rakan SLT untuk membuat keputusan dan menentukan sesuatu pembelian itu mengikut prosedur dan juga surat keliling kewangan yang sedang berkuasa. Seterusnya saya juga
pemimpin sekolah juga telah melatih SLT dan juga MLT, ya, secara dalaman, secara kursus dalaman, bagaimana untuk mengurus kewangan berdasarkan kepada tata cara Surat Perkeliling Kewangan bilangan 8 tahun 2012. Ya. Jadi dengan pelaksanaan program ini, kita mendapat impak yang agak baik, yang mana isu akaun belum bayar yang menghantui sekolah selama 10 tahun itu dapat dihapuskan pada tahun tersebut. Jadi laporan audit sekolah kembali baik pada tahun 2018 dan 2019. Manakala pembayaran bil dan tuntutan di bawah dibuat seperti surat keliling di bawah 14 hari, dan punya beberapa hutang lapuk sekolah yang tertangguh selama bertahun-tahun, kita dapat selesaikan secara berperingkat. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah antara sijil-sijil pencapaian pengurusan kewangan sekolah ini, yang kita dapat selain daripada audit baik dan tiada lagi ABB, akaun belum bayar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akaun belum bayar ini saya ingin jelaskan di sini ialah berpunca daripada pembayaran balik gaji guru. Pembayaran balik gaji guru yang mana guru telah membayar gaji pada pihak sekolah, tetapi wang tersebut tidak dimasukkan ke dalam akaun. Resit pembayaran telah diterima oleh guru, tetapi resit asal tidak ada dalam simpanan sekolah. Sepatutnya bayaran balik itu dikembalikan kepada pejabat akauntan negara, tetapi wang tersebut tak dikembalikan kepada pejabat akauntan negara. Jadi isu ini bahagian kewangan tidak boleh lupuskan. Permohonan sekolah ditolak kerana wang gaji tidak boleh dilupuskan. Perkara yang boleh dilupuskan adalah berkaitan dengan aset, yang mana kita boleh guna habis ataupun menjadi susut nilai. Itu isu utama yang boleh kita selesaikan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, bidang keberhasilan yang kedua adalah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Jadi bidang keberhasilan kedua ini kami memberi fokus pada PAK 21, PLC, pembudayaan ICT dan juga PDPC serta persekitaran sekolah yang kondusif dan selamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi memulakan pelaksanaan PAK 21 di dalam kelas, pihak sekolah telah mengendalikan bengkel PAK 21 yang diberi oleh rakan elit daripada PPD Kota Star, itu Encik Zulkifli Saleh. Guru telah dilatih bagaimana untuk melaksanakan pelbagai kaedah PAK 21 yang popular, antaranya seperti gallery walk, round table, hot seat, think pair share, pengajaran menggunakan peta bulatan dan sebagainya. Jadi pada 17 April 2018, seperti yang tuan-tuan lihat pada paparan ini, bengkel SWOT dan pintas dilaksanakan. Bengkel SWOT dan pintas ini kami telah melaksanakan sebanyak 2 kali. Pertama bersama dengan Encik Zul, yang kedua bersama dengan Encik Nazri Mohsin, pegawai meja TS 25 pada masa itu. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, selepas kami mengadakan bengkel, pihak sekolah iaitu tim TS 25 telah mengadakan showcase kepada guru-guru bagaimana PAK 21 dilaksanakan. Jadi pada gambar yang pertama sebelah kiri di atas itu, tuan-tuan dapat lihat, itu seorang guru telah dipilih untuk mengadakan showcase pembelajaran PAK 21. Manakala di sekelilingnya itu adalah guru-guru melihat showcase ini sebelum diaplikasikan di dalam kelas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hasilnya tuan-tuan boleh lihat pada gambar 1, gambar 2 dan gambar 3. Jadi dalam hal ini pihak sekolah menjadi pemudah cara
SLT menjadi pemudah cara dalam memberi khidmat nasihat, peralatan, bahan dan dorongan kepada guru untuk melaksanakan PAK 21 ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kami pihak sekolah bersama dengan guru-guru mengaplikasikan PAK 21 ini di dalam kelas. Jadi unsur 4K, komunikasi, kolaboratif, kreatif, kritis dan nilai-nilai murni diterapkan dalam PAK 21. Hal ini jelas dipaparkan dalam gambar ini. Bagaimana murid di bawah bimbingan guru telah melaksanakan proses pembelajaran PAK 21 dengan mengadakan kelas perbincangan secara berkumpulan, menghasilkan projek secara kreatif dan juga kritis. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam melaksanakan program TS25 ini, kami telah membudayakan penggunaan ICT dalam pengurusan PDPC. Jadi untuk memudahkan guru menguruskan pengurusan ICT PDPC ini, maka pihak sekolah telah memperkenalkan sistem ERPH, iaitu RPS secara online. Pelaksanaan ini dilaksanakan secara berperingkat, bermula dengan guru muda yang celik ICT, kemudian guru-guru muda ini akan menjadi rakan pembimbing pada guru-guru senior, dan akhirnya dalam tempoh 2 bulan setengah semua guru dapat melaksanakan ERPH ini secara sepenuhnya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kami juga ini adalah contoh template ERPH yang kami gunakan, yang mana kami telah memilih menggunakan platform Google Suite yang di dalamnya terkandung Google Classroom. Jadi ERPH ini Google Suite ini kami sewa, pihak sekolah telah menyewa daripada Google secara tahunan, dan guru dalam pelaksanaan ini pada setiap minggu, hujung minggu, guru akan mendapat email daripada admin untuk menghantar ERPH pada hari Khamis, setiap hari Khamis hujung minggu dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh admin. Jadi guru akan mengisi RPH-nya, kemudian akan menghantar kembali kepada pentadbir sekolah yang menjadi pemantau ERPH ini. Jadi banyak impak yang kita dapat apabila kita melaksanakan ERPH ini. Antaranya penggunaan kertas dan ink semakin berkurang. Ini menjimatkan dari segi kos. Yang keduanya, pemantau boleh menyemak RPH ini di mana-mana saja, hanya melalui dengan menggunakan komputer ataupun handphone. Seterusnya tuan-tuan dan puan, aspek yang kedua, kami telah menggunakan aplikasi EduPage, iaitu satu aplikasi jadual waktu dalam talian. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, banyak faedah yang boleh kita terokai dalam aplikasi EduPage ini. Antaranya fungsi-fungsi yang disediakan adalah menu yang berkaitan dengan jadual waktu, jadual ganti, kehadiran, peperiksaan, pemberitahuan, tugasan pelajar, pendaftaran murid, pembayaran secara dalam talian dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, pengurusan dan juga semua guru, bagi pihak sekolah ini, sebelum itu bagi pihak sekolah ini kami hanya menggunakan satu aplikasi dahulu, iaitu aplikasi jadual waktu dalam talian dan juga jadual guru ganti. Dalam hal ini, pihak sekolah sama ada pengurusan, guru-guru boleh menyemak jadual sendiri, jadual rakan lain hanya menggunakan telefon pintar. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah contoh paparan skrin untuk jadual waktu yang kami laksanakan. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kami telah mewujudkan channel pembelajaran komuniti SMK Pokok Senang. Jadi channel ini merupakan satu medium ataupun pelantar pembelajaran baru bagi murid dan juga guru. Ada 4 guru yang aktif sebagai YouTuber di sekolah ini.
Jadi kami menyediakan 4 channel ya untuk semua warga sekolah, sama ada guru-guru, murid ya, untuk diakses sebagai satu media ataupun alat untuk belajar. Melalui channel ini ya, kami juga menyediakan kelas pembelajaran secara maya. Ya, kami juga merakamkan dokumentasi ya, program sekolah dan sebagainya dalam channel YouTube ini. Jadi channel ini, tuan-tuan dan puan-puan satunya adalah channel yang kami namakan sebagai SMK Pokok Senang Official. Yang keduanya channel Cikgu Fendi Hamid, iaitu cikgu guru mata pelajaran biologi, dan channel yang keduanya channel Audah Channel, iaitu guru bahasa Arab. Yang keempatnya adalah channel Cikgu Ishak, iaitu guru ICT. Jadi channel-channel ini menjadi pelantar kepada pelajar dan guru untuk belajar secara maya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam KRA 2 ini, dalam usaha ya, memantapkan pelaksanaan, kami berusaha untuk memantapkan pelaksanaan PLC. Jadi aktiviti-aktiviti perbincangan berkumpulan, learning walk, think share, think pair and share telah kami laksanakan di sekolah ini. Jadi dalam aspek ini tuan-tuan dan puan, usaha ini adalah sebagai usaha untuk memantapkan ya, guru-guru dari segi perkongsian ilmu, perkongsian pengalaman dan sebagainya ya, untuk dilaksanakan dalam PAK 21. Seterusnya tuan-tuan dan puan, bagi memenuhi KRA kedua ini, pihak sekolah telah cuba untuk memastikan dan mewujudkan ya, persekitaran kerja yang kondusif dan juga selamat. Jadi atas, kalau tuan-tuan lihat gambar atas dari kiri, itu merupakan Dewan Besar. Ya. Dewan Besar ini telah diselenggara semula daripada pintu tidak berkunci, rosak, bilik air rosak dan sebagainya, telah diselenggara semula. Ya. Dan pada ketika ini, Dewan ini berfungsi sepenuhnya. Daripada lampu yang tak cukup terang, ya, kini lampu semuanya telah berfungsi. Kemudian akibat dari ekoran daripada isu kekurangan bilik mesyuarat, maka saya bersama dengan kepimpinan sekolah telah mewujudkan bilik mesyuarat baru untuk saiz berskala kecil. Kemudian pihak sekolah juga telah menaik taraf PSS, itu gambar yang ketiga, PSS, menaik taraf PSS. Kemudian seterusnya untuk barisan kedua ialah tuan-tuan lihat gambar yang barisan kedua itu pihak sekolah telah naik taraf bilik guru. Kemudian barisan yang ketiga, barisan gambar yang kedua, barisan kedua itu ialah penggantian meja makan pelajar, penggantian meja makan pelajar ala kafe. Jadi kami mulai tahun ini, bulan 11 ini, kami akan menggunakan meja ini sepenuhnya, sebanyak 73 meja. Kami telah menerima 73 meja untuk menggantikan meja sedia ada yang agak daif dan rosak. Dan jadi meja ini dipilih untuk mengubah keadaan kantin atau kafeteria sekolah supaya menjadi satu tempat makan yang ala kafeteria. Seterusnya gambar yang ke-6 itu dalam barisan kedua adalah gambar bilik transformasi sekolah, yang mana konsep hipster dipilih untuk mewarnai bilik tersebut. Barisan ketiga ialah pihak sekolah telah menaik taraf bilik rawatan. Bilik rawatan sudah ada, dia telah naik taraf. Manakala gambar yang ke-8 itu adalah naik taraf bilik mesyuarat utama sekolah. Manakala gambar yang terakhir itu adalah gambar bangunan sekolah yang telah dicat baru untuk memastikan persekitaran kerja yang kondusif dan juga selamat. Jadi ini adalah sebahagian daripada program yang pihak sekolah laksanakan untuk mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif pada warga sekolah dan juga pelajar.
Tuan-tuan dan puan-puan, bidang keberhasilan yang ketiga iaitu meningkatkan kualiti kemajadian murid yang unggul. Jadi key result area atau KRA yang ketiga ini akan memperkatakan tentang pencapaian peperiksaan awam, iaitu pelaksanaan co-curriculum berasaskan satu murid, satu projek, pencapaian PJSK dan juga membangunkan dan memantapkan ciri-ciri kepimpinan dan nilai-nilai murni dalam kalangan murid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat dari segi pencapaian peperiksaan awam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sejak dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga sekarang tahun lepas 2019, dari segi pencapaian peperiksaan awam, kita ada peningkatan sama ada dari grade purata sekolah, PNJK dan juga ratus lulus semua mata pelajaran. Jadi hasil pelaksanaan daripada program transformasi ini kita dapati keputusan STPM PNJK-nya telah meningkat 0.04, manakala SPM-nya pada tahun 2019 berlaku peningkatan 0.41 dalam JPS sekolah. Begitu juga dalam bidang peperiksaan awam PT3, peratus lulus telah meningkat daripada 27.5% kepada 31.25% pada tahun 2019. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, sekolah turut berbangga apabila pertamanya telah menerima sijil penghargaan daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star akibat peningkatan kualiti grade purata sekolah. Pihak sekolah juga turut berbangga kerana seorang pelajar sekolah ini, iaitu Muhammad Muslim Ahmad Syakri, pelajar pendidikan khas, iaitu pelajar berkeperluan khas, telah menjadi pelajar cemerlang kategori pendidikan khas dengan pencapaian 5A. Ini adalah satu proses kejadian yang agak membanggakan warga sekolah ini. Mereka gambar yang di tengah itu adalah gambar-gambar pelajar yang berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM. Dalam bidang co-curriculum, tuan-tuan dan puan-puan, dalam melaksanakan satu murid satu projek ini, sekolah telah meneroka beberapa bidang yang mana sekolah mempunyai sumber ataupun potensi untuk berjaya dalam bidang olahraga ini. Jadi untuk itu pihak sekolah telah mengenal pasti kepakaran guru-guru sedia ada, kepakaran komuniti di sekitar termasuk PIBG, alumni sekolah dan sebagainya. Jadi kalau lihat pada gambar di sebelah kiri itu tuan-tuan puan, kami untuk olahraga ini telah melaksanakan projek podium olahraga. Dalam podium olahraga ini, fokus kami adalah kepada potensi yang dimiliki oleh sekolah. Pertamanya adalah acara larian jarak jauh. Jadi larian jarak jauh ini. Kemudian yang keduanya adalah acara balingan, iaitu melontar peluru dan juga merejam lembing. Seterusnya adalah acara lari berhalangan. 3 bidang yang menjadi tumpuan kami. Jadi dalam gambar yang pertama tadi ialah Muhammad Syaukat, pelajar sekarang ni tingkatan 2, mendapat pingat emas dalam acara merentah desa MSS di Kota Star. Dan di sebelahnya adalah Muhammad Hakimi, pelajar tingkatan 5 sekarang, mendapat tempat kedua. Manakala di tengah dan gambar kedua itu adalah Salsabila, iaitu telah mendapat pingat emas dalam acara lari berhalangan ataupun lari berpagar. Manakala gambar yang ketiga dan keempat adalah Muhammad Bilal, pelari jarak jauh, yang telah dinobatkan menjadi olahragawan sekolah pada tahun 2019. Olahragawan sekolah dan juga olahragawan MS di Kota Star pada tahun 2019. Dan gambar terakhir itu adalah Muhammad Hijaz, peserta merejam lembing sekolah, pernah mendapat pingat emas dan juga pingat perak untuk sekolah dan pingat emas untuk PPD Kota Star. Hasil impak daripada program podium ini tuan-tuan dan puan,
kita dapat meningkatkan pencapaian kutipan pingat pada tahun 2018 pada kedudukan tempat kelima, dan pada tahun 2019 kita mendapat tempat yang ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat dari segi pencapaian ini, memang nampak peningkatan yang agak ketara dari segi pencapaian olahraga hasil daripada program podium olahraga ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan, selain dalam bidang olahraga, kita juga memberi tumpuan kepada program pembangunan sukan dan juga permainan. Jadi antara sukan-sukan yang menjadi kekuatan kepada sekolah berdasarkan sumber yang sedia ada ini adalah pasukan softball. Pasukan softball, kita ada pengurusi teknik softball daerah yang berada di sekolah kita. Jadi kita developkan pasukan softball kita, dan akhirnya pasukan softball ini pernah mendapat johan kategori lelaki MSC di Kota Stad tahun 2019. Johan pasukan perempuan, softball perempuan mendapat johan, manakala pasukan lelaki mendapat tempat ketiga. Begitu juga dengan petang. Petang juga merupakan satu pertandingan yang menjadi kebanggaan warga sekolah ini. Jadi pada tahun 2018, pasukan petang kita telah menjadi johan negeri Kedah dan telah dapat mewakili negeri Kedah ke pertandingan kebangsaan di Melaka. Dan untuk makluman semua, petang, kekuatan pasukan petang ini adalah kita mendapat khidmat sokongan kepakaran daripada 2 orang pegawai daripada penjara Pokok Sena. Jadi kerjasama bersama dengan agensi kerajaan penjara Pokok Sena ini telah menghasilkan kemenjadian pelajar yang cemerlang dalam bidang petang ini. Dalam pembangunan sukan seterusnya iaitu bola jaring. Bola jaring ini kami telah mendapat sentuhan daripada PIBG dan juga alumni sekolah. Dan dalam pertandingan bola jaring MSSD Kota Stad 2018, pasukan ini telah mendapat tempat ketiga. Tapi pada tahun 2019, pasukan bola jaring ini telah mendapat tempat yang kedua. Seterusnya adalah pasukan memanah. Pasukan memanah merupakan sukan utama di sekolah ini. Namun proses latihan memanah ini terhenti agak sekian lama. Namun sekarang ini kami cuba mengembalikan sukan ini melalui pengambilan pelajar-pelajar memanah untuk dilatih di sini, dan akhirnya pada tahun 2019 memanah mendapat tempat kelima peringkat negeri Kedah. Seterusnya tuan-tuan dan puan adalah pencapaian pasukan unit beruniform sekolah. Kami dalam kadet remaja sekolah, pihak sekolah, pasukan sekolah ini telah menduduki tempat kelima program cabaran Kempro Kadet Remaja Sekolah, dan juga pasukan beruniform GO dan NGO peringkat daerah Kota Stad pada tahun 2020. Begitu juga dengan pengakap. Pengakap di sini, pengakap SMK Pokok Sena sangat aktif, dan kami telah menyertai Jambori Kedah kelima dan persaudaraan antarabangsa pada tahun 2018. Seterusnya, Korps Kadet Polis Wanita. Korps Kadet Polis Wanita turut menunjukkan pencapaian sangat membanggakan. Antaranya ialah mendapat tempat ketiga tandingan kawat kaki agensi kerajaan daerah Kota Stad pada tahun 2019. Dan seorang pelajar kami telah dipilih sebagai ketua pelatun terbaik khusus Kadet Polis Langkawi 2019. Kadet JPJ sekolah turut tidak ketinggalan dalam menghasilkan kejayaan yang membanggakan warga sekolah ini. Antaranya ialah mendapat naib johan pertandingan video pendek Seminar Keselamatan Jalan Raya Peringkat Negeri Kedah pada tahun 2019. Kemudian pernah mendapat tempat ketiga tandingan kawat kaki di Sekolah Menengah Agama Darus Saadah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, pencapaian kelab dan persatuan. Di sekolah ini kami telah menubuhkan satu kelab media. Kelab media ini dengan nama
VMAX Production. Ya, pasukan VMAX Production ini sangat aktif dalam menyertai pertandingan video pendek, dan antara pencapaian yang cukup membanggakan adalah pertandingan video anti dadah peringkat kebangsaan tahun 2020, yang mana pasukan ini telah mendapat tempat ke-6 peringkat kebangsaan. Begitu juga dengan Kelab Tunas Niaga. Kelab ini sangat aktif dalam melaksanakan program Tunas Niaga di sekolah. Penyertaan dalam konvensyen program Tunas Niaga peringkat nasional, peringkat kebangsaan pada tahun 2019, pasukan ini telah mendapat tempat pertama, ya, anugerah laporan syarikat terbaik. Kemudian mendapat tempat ketiga anugerah sekolah terbaik pelaksanaan program Tunas Niaga. Pencapaian dalam bidang kelab dan persatuan juga, ya, cukup membanggakan warga sekolah ini, yang mana Persatuan Bahasa Inggeris, ya, telah mendapat tempat ketiga dan Karnival Bahasa Inggeris peringkat daerah Kota Star. Begitu juga dengan kelab STEM yang mana mendapat tempat pertama pertandingan pelancaran roket air peringkat daerah Kota Star pada tahun 2019 dan mewakili daerah ini ke pertandingan peringkat negeri Kedah. Dari aspek pelaporan PAJSK, kita melihat berlaku peningkatan grade purata core curriculum, ya, dalam PAJSK ini, seperti yang tuan-tuan lihat daripada 2017 3.07, kemudian 2018 2.83 dan pada 2019 2.35. Kami juga turut menerima anugerah sijil pencapaian daripada KPM berkaitan dengan pengurusan co-curriculum cemerlang berdasarkan standard SKPM G2 pada tahun 2019. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kami juga turut dan melalui program TS25 ini turut membangunkan nilai-nilai kepimpinan dan juga nilai-nilai murni dalam kalangan murid. Jadi untuk itu pihak sekolah, seperti sekolah-sekolah lain, mengaktifkan penggunaan Speaker Corner, ya, yang menjadi platform untuk mencukil dan mengasah bakat pelajar dalam pelbagai bahasa dan juga teknik persembahan. Dalam pelbagai bahasa. Seterusnya, ada gangguan sikit, minta maaf. Cikgu Nurliza tutup. Okey, kita sambung tuan-tuan dan puan. Seterusnya kami melaksanakan program HIP, High Immersive Program, ya, iaitu melaksanakan dual language MC, ya, dalam perjalanan olahraga. Kami telah membuat aktiviti wisdom word on board, seperti tuan lihat dalam paparan ini, untuk memberi pendahan tentang kata-kata hikmah dalam bahasa Inggeris dan juga pengenalan, ya, barisan pengurusan sekolah, ya. Jadi merupakan serampang dua mata dalam membangunkan nilai-nilai kepimpinan dan juga nilai murni dalam kalangan murid sekolah ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita melihat impak daripada pelaksanaan program meningkat kualiti sosial murid ini, kita dapati berbanding dua bidang, berdasarkan data SSSDM, kita dapati tingkah laku kurang sopan murid, telah menurun daripada 27 kes pada tahun 2018 kepada 3 kes pada tahun 2019. Begitu juga dengan kes bully, dengan kes bully pada tahun 2018 terdapat 5 kes, manakala pada tahun 2019 tidak ada kes berkaitan dengan kes bully ini. Itu adalah impak daripada kualiti murid hasil pelaksanaan program TS25 ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan adalah
kami juga cuba menyemai nilai-nilai murni pelajar melalui dengan memupuk semangat kerjasama, toleransi, mengasah komitmen yang tinggi dalam kalangan pelajar dengan mencebur melibatkan pelajar dalam program pameran TS25 di Pejabat Pendidikan Daerah Kota Stan. Jadi di sini kami mengenengahkan hasil-hasil kerja murid, program-program aktiviti yang kami laksanakan dan juga pencapaian-pencapaian sekolah sepanjang pelaksanaan ATS 25 ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pihak sekolah seterusnya melalui KRA ketiga ini telah menyediakan saluran informasi sekolah untuk warga sekolah akses kepada sumber pembelajaran, dan juga saluran ini juga merupakan pelantar kepada semua warga pendidik untuk membuat rujukan melalui dokumentasi yang telah disediakan. Jadi pelantar media, saluran-saluran ini merupakan media utama sekolah yang mana menjadi pelantar kepada program transformasi sekolah. Jadi kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, sekolah ada menyediakan FB rasmi sekolah, SMK Pokok Sena FB rasmi. Kemudian kami ada komuniti pembelajaran SMK Pokok Sena, iaitu channel Telegram. Kami menyediakan bahan-bahan pembelajaran kepada warga sekolah, murid, guru dan juga ibu bapa serta waris. Kami ada YouTube channel dan kami ada laman sesawang sekolah untuk menyampaikan maklumat program dan juga aktiviti sekolah secara rasmi. Jadi tuan-tuan dan puan, kita masuk ke bidang keberhasilan yang keempat. Bidang keberhasilan keempat ini iaitu pihak sekolah cuba mengupayakan PIBG dalam setiap program sekolah. Jadi kolaborasi bersama dengan komuniti di dalam dan di luar sekolah cuba dilaksanakan oleh kepimpinan sekolah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam usaha untuk melibatkan PIBG, memantapkan pelibatan PIBG ini kita sering bekerjasama dengan PIBG, dan PIBG adalah rakan kongsi utama sekolah semua program sekolah ini. Jadi kepimpinan PIBG yang berwibawa mampu mentafsir hala tuju kepimpinan sekolah untuk memacu kejayaan dan juga kemenjadian pelajar. Jadi YDP PIBG sekolah ini, untuk makluman semua saya ingin share di sini, telah dicalonkan mewakili YDP PIBG Daerah Kota Stan bagi kategori anugerah YDP PIBG Cemalang Negeri Kedah bagi tahun 2020 ini. Jadi sebahagian daripada masa PIBG banyak dihabiskan di sekolah untuk merancang bersama-sama dengan warga sekolah bagi melaksanakan program-program sekolah. Jadi kalau kita lihat YDP PIBG ini adalah kekuatan kepada sekolah, sumber kekuatan kepada sekolah, dan YDP PIBG sangat mempunyai komitmen yang tinggi kerana beliau adalah salah seorang alumni sekolah ini. Jadi itu adalah kekuatan sekolah lah. Jadi kalau tuan-tuan lihat pada gambar yang seterusnya ini adalah seminar gaya hidup sihat di kalangan remaja dan dianjurkan oleh PIBG secara sepenuhnya. Bagaimana dia menguruskan untuk mencari penceramah, menjemput agensi kerajaan dan sebagainya. Jadi PIBG menguruskan, dan PIBG juga menyertai setiap program sekolah. Pada gambar barisan kedua tu yang berbaju kuning tu adalah YDP PIBG sekolah kami. Ini adalah hari kecergasan sekolah. Kita ada senam aerobik, PIBG berpakaian full suit untuk bersenam aerobik bersama dengan warga sekolah. Manakala gambar di kanan sekali, bawah kanan, PIBG bersama-sama dengan pegawai perhubungan sekolah dalam perhimpunan pagi di sekolah ini. Jadi penglibatan PIBG dalam menjayakan program sekolah ini sangat tinggi, dan PIBG dan sekolah
sangat mempunyai hubungan yang erat, seumpama slogan yang selalu kita gunakan, iaitu PIBG dan sekolah berpisah tiada. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi memenuhi KRA keempatnya juga, pihak sekolah telah melaksanakan kolaborasi dengan komuniti antarabangsa melalui program pengantarbangsaan akademik. Pada tahun 2019, kumpulan guru telah melawat Vietnam, telah mengunjungi sebuah sekolah di Vietnam. Namun untuk makluman semua, di Vietnam sekolah agak tertutup, agak tertutup, dan kita ada menghadapi masalah komunikasi yang mana tak ramai guru di Vietnam tu pandai berbahasa Inggeris, kecuali guru bahasa Inggeris lah. Jadi tak banyak boleh kita perolehi dari segi lawatan antarabangsa akademik ini di Vietnam, sebab sekolah di bawah pemerintahan kerajaan Vietnam tidak mahu sekolah dibuka untuk masyarakat luar, khususnya daripada luar negara. Namun pihak sekolah tidak berputus asa. Pada tahun berikutnya kita telah melaksanakan program pengantarbangsaan sekali lagi, iaitu ke Indonesia, di Bukit Tinggi, Indonesia. Jadi di sini dalam editor SMK Pokok Suna, kami telah berkunjung di SMA Negeri 2 Bandung dan juga SMA Negeri 3 Bukit Tinggi. Yang Bandung tu pergi pada tahun 2017. Manakala SMA Negeri 3 tu kita pergi pada tahun 2019. Jadi di sini masalah komunikasi, masalah bahasa tidak timbul kerana kita berada dalam satu rumpun, satu bahasa. Jadi kita dapat bertukar-tukar pengalaman, bertukar idea. Kita juga dapat berkongsi tentang kurikulum pelaksanaan di sekolah menengah atas ini. SMA itu adalah sekolah menengah atas. Di Indonesia disebut SMA sebagai SMA, sekolah menengah atas. Jadi tuan-tuan dan puan, hasil perjumpaan ini kami telah menandatangani satu memorandum persetujuan persefahaman bersama, dan pihak SMA Negeri 3 Bukit Tinggi ini setuju untuk melawat sekolah ini, lawatan sebagai lawatan balas pada tahun 2020. Dan dijangka sepatutnya jika tidak ada pandemik COVID-19 ini, pihak SMA Negeri 3 Bukit Tinggi akan datang ke sekolah kita pada bulan 11 ini. Namun disebabkan pandemik COVID-19 ini, maka hasrat tersebut ditangguhkan pada masa akan datang. InsyaAllah pihak sekolah SMK Pokok Suna bersedia menerima lawatan balas daripada SMA Negeri 3 Bukit Tinggi, Indonesia. Seterusnya tuan-tuan dan puan, bagi memenuhi KRA 4 ini juga pihak sekolah memperkasa peranan alumni sekolah. Jadi peranan alumni sekolah Pokok Suna ini juga sangat komited dengan sekolah. Jadi pihak sekolah cuba menjalin hubungan yang erat, dan akhirnya bagi menyelesaikan beberapa isu berkaitan dengan pembelajaran murid, maka pihak alumni telah memberi sumbangan 120 meja untuk kegunaan pelajar sekolah ini, yang bernilai RM12,000 pada tahun 2020 ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita juga pihak alumni sering sangat prihatin dengan warga sekolah ini, khususnya para pelajar. Jadi saban tahun, setiap tahun alumni akan memberi sumbangan pakaian hari raya kepada pelajar B40 menjelang perayaan Aidilfitri. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita juga turut berbangga kerana mempunyai alumni yang hebat dan berjaya dalam arena masing-masing. Seperti yang kita lihat itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri, turut hadir bersama dalam mesyuarat agung PIBG sekolah, dan kedatangan beliau itu telah memberi satu inspirasi kepada pelajar untuk mendapatkan khidmat sokongan kewangan bagi melaksanakan program dan aktiviti pelajar. Jadi seperti yang tuan-tuan lihat pada gambar yang kedua di sebelah kanan itu, pelajar-pelajar sekolah ini daripada WIMAC Production telah melakonkan kembali watak Ramli, Sudin dan Aziz dalam filem Pendekar Bujang Lapuk untuk menyampaikan surat permohonan kewangan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, dan kami telah mendapat sumbangan sebanyak 15,000 pada hari tersebut untuk aktiviti kelab media sekolah.
Seterusnya tuan-tuan dan puan, melalui hubungan dengan agensi luar, kita juga ada hubungan jalinan kerjasama dengan MRSM Berbuk. Jadi di sini kami telah mendapat sumbangan 65 unit meja terpakai daripada MRSM Berbuk. Meja ini kami balik, kami baiki dan kami cat semula dan digunakan untuk pelajar tingkatan 6 sekolah ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kami juga melibatkan diri mengadakan hubungan dengan agensi luar, khususnya agensi kerajaan dalam merealisasikan hasrat dan inspirasi sekolah, antaranya Jambatan Bomba bagi melaksanakan menjayakan program gotong royong perdana pada tahun 2019. Pihak kami telah menjemput bomba untuk sama-sama membersihkan kawasan sekolah bagi meningkatkan keceriaan dan juga kegemilangan sekolah ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan, selain daripada kita menerima sokongan, bantuan dan sebagainya, pihak sekolah juga melalui hubungan dengan komuniti dan agensi luar ini tidak lupa juga untuk memberi kepada golongan yang menerima musibah. Jadi berdasarkan gambar itu tuan-tuan dan puan, pihak sekolah telah memberi sumbangan kepada masyarakat waris ibu bapa yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Jadi gambar di sebelah kiri itu guru-guru SMBKS telah menyampaikan bantuan makanan basah kepada ibu bapa waris pelajar yang berada dalam golongan B40 menjelang Ramadan tahun 2020. Manakala gambar kanan di sebelah kanan itu adalah gambar wakil PIBG, wakil Majlis Staf bersama YDP PIBG menyampaikan sumbangan kewangan kepada wakil penjara pada wakil penjara Pokok Senang semasa PKPD di penjara Pokok Senang baru-baru ini. Jadi selain daripada kita menerima, kita juga memberi untuk mengeratkan jalinan kerjasama sekolah dengan juga komuniti luar, khususnya agensi kerajaan dan juga masyarakat yang menjadi stakeholder sekolah ini. Tuan-tuan dan puan, kita telah pun membicarakan tentang 4 KRA ini, dan secara sebagai penutupnya saya ingin menyampaikan implikasi pelaksanaan program TS25 di sekolah ini. Jadi sejak kami melaksanakan program ini sampai modul yang ke-6, kita dapati bahawa kualiti kepimpinan warga sekolah, khususnya SLT dan MLT, lebih berkarisma, berkeyakinan dan juga berwawasan. Jadi berdasarkan pemerhatian dan pemantauan saya sejak program ini dilaksanakan, sejujurnya saya mendapat kualiti kepimpinan SLT dan MLT memang meningkat. Mereka ini lebih berkeyakinan untuk berbicara, lebih berkeyakinan untuk mengetuai, memimpin guru-guru di bawah untuk melaksanakan program sekolah lebih berkualiti dalam PDPC dan sebagainya. Seterusnya tuan-tuan dan puan, aspek yang kedua ialah pengajaran dan pembudayaan guru lebih berkualiti dan berkesan melalui suasana pembelajaran murid yang menyeronokkan dan terangsang. Jadi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada murid dengan aktiviti PK21 telah menjadikan pelajar sangat terangsang untuk belajar dan sangat teruja kerana pembelajaran yang disampaikan adalah lebih menyeronokkan berbanding kaedah konvensional. Perkara ketiga ialah pihak sekolah melihat dengan terlaksananya program TS25 ini kejadian murid semakin terselah dalam semua bidang, sama ada akademik, sasiah dan juga co-curriculum. Perkara yang keempat ialah melalui penglibatan PIBK, ibu bapa dan juga komuniti ini, sekolah dapat menjalin hubungan kerjasama dua hala yang erat untuk membantu melonjakkan kecemerlangan sekolah dalam semua bidang. Jadi kerjasama daripada PIBG, kerjasama daripada alumni sekolah, kerjasama daripada stakeholder, sama ada komuniti,
agensi kerajaan, swasta dan sebagainya, sangat membantu sekolah untuk mencipta kecemerlangan, khususnya kejayaan pelajar dalam bidang akademik, yang sasiah, co-curriculum dan sebagainya. Akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, secara rumusannya pihak sekolah berpendapat pelaksanaan program TS25 ini tidak akan berjaya tanpa komitmen menyeluruh daripada warga sekolah, pemimpin tertinggi sekolah dan juga MLT dan guru-guru serta pelajar dan juga pemegang taruh seperti PPD, JPN, KPM dan juga komuniti yang lain yang berkepentingan. Tanpa kerjasama, sokongan dan juga dokongan daripada stakeholder ini, sekolah tidak akan ke mana. Jadi kejayaan ini adalah kejayaan hasil usaha bersama secara menyeluruh. Jadi kita berharaplah dengan pada tahun-tahun berikutnya sekolah ini akan menjadi sekolah yang lebih cemerlang lagi berasaskan daripada pencapaian-pencapaian yang sedia ada sehingga kini. Jadi saya berharaplah sekolah ini akan lebih maju ke hadapan melalui pelaksanaan program TS25 ini, walaupun pada sehingga kini kita hanya dapat menghabiskan sehingga modul ke-6 sahaja. Jadi saya rasa cukuplah untuk kali ini. Sedikit perkongsian amalan terbaik daripada SMK Pokok Senar. Moga perkongsian ini boleh memberi manfaat kepada semua. Akhir sekali saya memohon kemaafan seandainya dalam tempoh pembentangan ini ada yang terkurang, tidak dapat memenuhi keinginan serta hajat tuan-puan, ataupun terdapat sedikit kekasaran dari segi penggunaan bahasa, jutaan kemaafan dimohon. Segala yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Kemat je Komat. Okay, terima kasih Tuan Haji Ahmad bin Osman, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Pokok Senar. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang sangat mantap. Okey, baik. Sebab kita dah lajak masa dah ni. Ada yang yang ada perut dah berbunyi. Baik, kita buka kepada soalan. Kemungkinan ada cikgu-cikgu yang nak bertanya ataupun nak berkongsi idea. Okey, dipersilakan. Cikgu nak insur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Mat. Waalaikumsalam. Saya ada sikit pertanyaan berkaitan dengan duit ni. Tengok Cikgu Mat. Cikgu Mat beli meja ketua kafeteria 73 buah kot. Ya. Kemudian cat sekolah. Jadi tanyalah Cikgu Mat pandai cari duit. Boleh cerita sikit macam mana boleh dapat duit banyak. Terima kasih Cikgu Nik. Pertamanya tuan-tuan dan puan, macam saya kata tadi lah, dalam melaksanakan program transformasi ini kita ada KRA yang keempat itu, iaitu bagaimana kita mewujudkan hubungan dengan pelibatan PIBK dan juga agensi luar. Jadi dalam nak menjawab soalan Cikgu ni berkaitan dengan pembelian meja sebanyak 73 buah tu, kita ada sumbangan daripada bahagian Kementerian Kewangan, yang mana hubungan kita dengan agensi di luar itu telah membolehkan kita merealisasikan hasrat sekolah untuk menggantikan meja makan sekolah yang uzur. Jadi kita dapat sebanyak RM40,000 untuk membeli meja tersebut. Untuk mengecat sekolah tu kita melalui hubungan yang baik jugalah dengan pihak PPD Kota Setar bahagian unit pembangunan, yang mana sedikit kita dapat 200 liter cat, 200 liter cat sebagai bahan mentah untuk mengecat sebahagian besar daripada bangunan sekolah, dan kita menggunakan kaedah gotong royong untuk meminimumkan kos dan memaksimumkan penggunaan cat di bangunan sekolah.
yang berkaitan dengan lain tu, contohnya pembelian meja pelajar dan sebagainya, kita menggunakan alumni sekolah. Jadi sekolah ini kekuatannya pada alumni. Banyak alumni sekolah yang berjaya, ya. Sejak sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1965. Jadi antara alumni-alumni yang hebat, yang ada seperti saya sebut tadi lah, Datuk Seri Mahathir Khalid, Ahli Parlimen Padang Terap, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, bekas Menteri Pendidikan. Kita ada Datuk bekas Timbalan Ketua Usaha Pembangunan Pelajaran, Datuk Azmi Latih. Kita ada pesyarah-pesyarah daripada Universiti Utara Malaysia. Kita ada ahli korporat. Jadi mereka, kita sering berhubung dengan mereka ini, dan mereka sentiasa membantu sekolah. Mereka menawarkan perkhidmatan kepada sekolah untuk membantu merealisasikan hasrat sekolah. Jadi peranan alumni sangat penting dalam membantu merealisasikan hasrat sekolah lah. Jadi kita sering berkontak, menghubungi mereka, dan mereka juga rapat dengan kita. Jadi mereka menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan. Cuma mereka ni tidak sibuk, tidak ada masa aja. Jadi dia kata kalau sekiranya cikgu sekolah memerlukan apa-apa, cikgu maklum. Supaya kita boleh bincang, dapat boleh collect sesama mereka, dan kita boleh sampaikan kepada sekolah untuk kita laksanakan. Okey, cikgu ni boleh menjawab tu? Okey, terima kasih. Tanya. Terima kasih, sama-sama. Okey, ada lagi? Okey, cikgu-cikgu, sebenarnya kita dah terlebih masa, dah terlajak masa. Okey, baik. Untuk cikgu-cikgu yang mungkin ada lagi pertanyaan, kita minta lah cikgu-cikgu nanti boleh hubungilah pengetua Tuan Haji Ahmad ataupun Puan Lilawati untuk penjelasan lanjut. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua, kalau kita tengok toolkit 5.3 ni, dia merupakan lawatan penanda arasan ke sekolah-sekolah yang kita pilih lah. Tapi akibat pandemik ni, COVID-19 ni, jadi kita tak boleh lah melawat ke sekolah-sekolah tersebut, kan. Jadi kemungkinan cikgu nanti ada lagi benda yang cikgu nak tanya, nak berkongsi dengan sekolah-sekolah yang kita jemput ni. Nanti cikgu bolehlah hubungi sekolah berikut. Boleh cikgu Ahmad dengan cikgu Nurlila bersedia bila-bila masa, kan? InsyaAllah. Okey, baik.